Adakah dunia ni sebenarnya simulasi? Adakah kita sebenarnya adalah program yang dicipta oleh komputer yang sangat berkuasa dan kita hidup dalam realiti buatan? Di mana semua yang kita perhatikan, sentuh dan rasa sebenarnya cumalah hasil simulasi komputer. Dengar macam fikiran-fikiran pelik yang entahlah datang lepas hisap benda-benda pelik yang diharamkan oleh KKM ke apa. Tapi hipotesis dunia simulasi ni nampaknya semakin popular. Makin ramai yang bercakap tentangnya dan makin ramai yang percaya. Termasuklah bilioner merangkap meme lord Twitter kita Elon Musk, antara manusia terkaya dalam dunia, yang mengatakan bahawa the odds that we're in base reality is 1 in billion. 1 in billion. Bermakna berbilion-bilion kali lebih berkemungkinan bahawa kita, korang, saya sebenarnya tengah hidup dalam dunia simulasi dan bukan realiti yang sebenar. Kenapa ada orang percaya bahawa dunia ini adalah dunia simulasi rekaan komputer? Dan kot-kot lah korang ada anak-anak yang malas nak buat kerja sekolah sebab dia kata ini semua simulasi. Apa agaknya cara untuk membantah pemikiran macam ni? Jom buka minda. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Cerita pasal anggapan bahawa kita mungkin hidup dalam dunia simulasi buatan komputer sebenarnya bukanlah benda yang baru. Pada tahun 2000 lagi telah dikeluarkan satu filem bernama The Matrix. Kisahnya watak utama cerita tu diberi pilihan untuk ambil pil merah ataupun pil biru. You marah, I love you. Ambil pil biru, dia akan bangun daripada tidur, takkan ada apa-apa yang berlaku dan dia teruskan hidup seperti biasa. Kalau dia ambil pil merah, anjingnya akan kena bunuh dan dia akan balas dendam. Salah filem. Ambil pil merah, dia akan ditunjukkan realiti yang sebenar. Dia akan keluar daripada perhambaan mental selama ini, tapi dia tak akan mampu lagi untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi watak utama tu pun mengambil pil merah dan dia terjaga daripada ilusi. Rupa-rupanya dia adalah manusia yang diperangkap oleh bangsa robot yang telah menawan keseluruhan bumi. Robot itu menyimpan jutaan tawanan manusia untuk memperoleh tenaga organik dan untuk membuatkan fungsi otak manusia tawanan mereka itu untuk terus hidup. Robot itu memainkan simulasi dalam otak-otak manusia yang ditangkap oleh mereka. Bermakna semua kehidupan yang dialami oleh mereka selama ini, kerja mereka, anak-anak mereka, kegembiraan, kedukaan, seluruh landscape dunia mereka hanyalah ilusi simulasi yang dimainkan oleh robot di dalam otak mereka. Ya, memang buat sakit otak. Cerita ni saya tengok waktu sekolah rendah dan memang buat terganggu mental selama bertahun-tahun. Kecil-kecil dah ada existential crisis. Kuasa punya TV3. Dalam dunia fiksyen sastera, kita dapat melihat tema-tema yang dimainkan oleh penulis sepanjang sejarah. Dalam sastra klasik, biasanya temanya adalah berkisar tentang manusia melawan alam, melawan manusia lain dan melawan dewa-dewi. Dalam sastra moden, temanya banyak berkisar tentang manusia melawan masyarakat, melawan dirinya sendiri dan melawan ketiadaan dewa-dewi. Tapi dalam sastera postmodern, penulis mula menyusup masuk ke dalam tema manusia melawan teknologi, melawan realiti dan malah melawan penulis yang mencipta watak dirinya sendiri. Dalam satu versi komik Marvel, Profesor X menerobos ke dalam otak Deadpool. Tapi kemudian dia menangis dan mula mengalami pendarahan otak sebelum akhirnya Profesor X mati. Apa yang Profesor X nampak dalam otak Deadpool ni? Penamat cerita One Piece ke apa? Profesor X melihat kebenaran
bahawa dirinya cumalah watak fiksyen yang dicipta oleh penulis untuk dijual sebagai bahan hiburan. Wow, kebenaran ini terlampau berat untuk diketahui olehnya sampaikan dia mati. Dan Deadpool kemudian membunuh semua watak dalam dunia Marvel untuk melepaskan mereka daripada kesengsaraan dicipta hanya untuk menghiburkan pembacanya. Meta betul. Tapi hipotesis tentang dunia simulasi ni tak lain dia meletup popularitinya disebabkan perkembangan dalam dunia gaming. Kebiasaannya game yang klasik menampilkan penceritaan dalam dunia mereka sendiri. Tapi ada juga game yang melibatkan pemainnya, iaitu korang yang tengah pegang controller tu sebagai elemen dalam cerita dan permainannya. Ia sesuatu yang kita panggil sebagai memecah tembok keempat. Ada banyak game yang ada elemen pecah tembok keempat ni, tapi yang paling terkenal mungkin adalah Undertale. Mungkin top 3 game yang saya pernah main. Dalam game Undertale, ia memiliki naratif penceritaan sendiri, tapi anda sebagai pemain terlibat secara langsung di dalamnya. Bila anda buat silap, contohnya anda terbunuh watak yang tak sepatutnya dibunuh, anda akan load baliklah game tu kan, kembali kepada situasi sebelum anda bunuh watak tu. Tapi bila anda load watak dalam game tu, dia akan dapat kesan tingkah laku anda, dan ini akan bagi kesan kepada cerita. Jadi interaksi dengan perkembangan dunia digital di mana watak dalam dunia digital itu seolah memiliki kesedaran bahawa ada dimensi lain yang lebih tinggi daripada dunia mereka, di mana mereka hanyalah watak yang dimanipulasikan oleh pemain dan pensimulasi, membuat sesetengah orang berfikir, macam mana kalau kita pun adalah simulasi yang dimainkan oleh seseorang yang mungkin menggunakan komputer mereka yang super mega canggih. Hakikatnya game macam Undertale tu cumalah menggunakan trik penceritaan. Mereka tak ada kesedaran apa pun, cuma mengikut skrip yang direka oleh penulis. Tapi melihat kepada perkembangan teknologi seperti reality virtual, reality buatan, kita boleh mensimulasikan sesuatu yang tak wujud dalam dunia nyata yang menipu daya deria kita, menjadikan persoalan sama ada dunia kita betul-betul simulasi ataupun tidak sebagai suatu persoalan yang semakin dipandang serius. Tapi anda mungkin bertanya, apa beza teori dunia simulasi ni dengan mak gian lorong belakang yang kata, kau tahu tak bulan kita diperbuat daripada keju? 3 suku. Ada. Sebenarnya andaian bahawa dunia adalah simulasi lagi merepek, tapi itu kita bincang lepas ni lah. Bezanya adalah hipotesis bahawa dunia ini mungkin merupakan simulasi dianggap memiliki penjelasan yang logik dan rasional, iaitu berteraskan hujah yang diterbitkan oleh ahli falsafah University Oxford Nick Bostrom seawal tahun 2003. Kertas inilah yang meyakinkan beberapa otak-otak pandai lakon bahawa kita berkemungkinan memang hidup dalam dunia simulasi berdasarkan kebarangkalian statistik. Ia bermula dengan 3 pernyataan berikut. Yang pertama, manusia sangat berkemungkinan untuk pupus sebelum mencapai tahap post-human, iaitu tahap kemajuan melangkaui kebolehan manusia biologi. Waktu tu mungkin manusia dah hidup macam robot, boleh telepati, cipta komputer yang sangat berkuasa dan lain-lain. Kenyataan yang kedua, jika wujud peradaban manusia post-human pada masa depan, mereka sangat tak berkemungkinan untuk mensimulasikan sejarah kehidupan nenek moyang mereka dengan jumlah yang banyak. Kenyataan yang ketiga, kita hampir pasti sedang hidup dalam simulasi komputer. Paper ni kata paling kurang salah satu daripada 3 kenyataan tersebut adalah betul. Kalau A betul, manusia akan pupus tak lama lagi. Maksudnya B salah lah, sebab dah pupus. Macam mana nak ada peradaban teknologi tahap tinggi? C pun salah, macam mana nak buat simulasi sebab kita dah pupus. Kalau B betul, A salah lah sebab kita tak pupus dan berjaya mencapai tahap peradaban post-human. Tapi C pun salah lah sebab situasi B kata kita tak berjaya.
Atau malas ke nak buat simulasi nenek moyang kita? Tapi kalau A salah dan B salah, maka C betul. Iaitu kita hampir pasti hidup dalam simulasi komputer. Kenapa kesimpulan C macam ni? Kalau betul manusia akan mencapai tahap kemajuan post-human yang sangat-sangat tinggi, maka kemajuan komputer mereka juga akan sangat-sangat tinggi, jauh mengatasi batas teknologi kita sekarang. Contohnya kita tengoklah dalam dunia gaming tahun 1970-an, inilah game yang kita hasilkan. Hitam putih, main sorang-sorang, sangat ringkas. Tapi dalam hanya 50 tahun, kita kini mampu menghasilkan grafik foto realistik yang mampu dimainkan oleh ribuan orang serentak dari seluruh pelosok dunia beribu-ribu batu jaraknya. Teknologinya berkembang secara eksponen, sangat-sangat laju. Jadi anggap ahli falsafah ini pada masa depan manusia-manusia post-human akan memiliki kemampuan untuk mensimulasikan kehidupan manusia dengan ketepatan yang sangat ekstrim seperti dunia yang sebenar. Watak manusia dalam simulasi tersebut tidak lagi cuma mengikut skrip program game, tetapi ia miliki seolah free will dan kesedaran sendiri seperti kita. Malah komputer pada masa depan mungkin dapat memodelkan setiap perincian dalam otak sehingga pada setiap proses neuron. Sampaikan watak simulasi itu dapat berfikir, memiliki perasaan dan kesedaran sendiri. Sebiji macam yang kita tengah rasa sekarang, tak ada beza. Dan pada masa depan, untuk satu superkomputer, ia mungkin dapat memainkan berjuta-juta simulasi sejarah manusia secara serentak. Malah mungkin ada beribu-ribu superkomputer yang masing-masing memproses berjuta-juta simulasi masing-masing, menjadikan terdapat berbilion-bilion manusia simulasi yang hidup dalam dunia simulasi yang tak tahu pun bahawa mereka adalah simulasi. Tapi tak cukup letup otak lagi. Manusia-manusia dalam simulasi itu juga mungkin boleh mencapai tahap post-human mereka sendiri, di mana mereka kini boleh pula mencipta superkomputer mereka sendiri dan mensimulasikan nenek moyang mereka pula. Dan macam itulah selanjutnya. Sehingga kita mungkin memiliki bergazillion manusia simulasi pada begitu banyaknya tahap reality. Jadi di sinilah argumen ataupun hujahnya. Setiap daripada manusia ni, mereka fikir bahawa mereka bukan simulasi. Yalah, takkan diorang nak fikir bahawa diorang adalah tak betul kan? Tapi disebabkan ada begitu banyak dunia simulasi dan hanya ada sedikit sahaja manusia yang berada di realiti yang sebenar yang bukan simulasi, maka kebarangkalian untuk seseorang itu sebenarnya merupakan simulasi tersangat-sangatlah besar secara statistiknya. Itulah sebab Elon Musk dianggap bahawa kita ni berbilion-bilion kali ganda lebih berkemungkinan untuk hidup dalam dunia simulasi. Sebelum channel ni kena ban lagi dengan mak ayah, jangan risau, kita tak hidup dalam dunia simulasi. Pertama sekali, orang yang keluarkan argumen dunia simulasi itu pun tak percaya bahawa kita hidup dalam dunia simulasi. Jadi kalau dia tak percaya, kenapa dia keluarkan teori pelik tu? Sebab dia ahli falsafah, memang itu kerja diorang. Kemudian situasi dunia simulasi ni hanya boleh berlaku kalau manusia tak pupus sebelum mencapai tahap teknologi yang sangat-sangat tinggi. Mungkin 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi. Ini korang fikir sendirilah apa nasib manusia dalam tempoh masa tersebut. Dan kalaupun manusia mencapai tahap post-human tersebut, mereka kena ada kehendak dan mereka kena ada kemampuan untuk mensimulasikan kehidupan nenek moyang mereka seperti realiti yang sebenar. Masalahnya nak mensimulasikan setiap atom dan proses kuantum, bertrilion-trilion galaksi dan setiap interaksi antara mereka berdasarkan hukum fizik yang sangat kompleks, memerlukan kuasa
komputer yang sangat power. Komputer tersebut mungkin perlu melakukan lebih daripada 10 kuasa 42 operasi per saat, dan saiz komputer tu mungkin kena lagi besar daripada planet. Apa korang ingat Unicron Transformers ke apa? Apatah lagi sangat-sangat tak berkemungkinan untuk manusia simulasi untuk mencipta simulasi mereka sendiri. Sebab contohnya dalam game Minecraft ya, ada orang gunakan engine dalam game itu sendiri untuk membuat game dalam game. Kalkulator dalam game, malah yang buat phone pintar pun ada. Macam mana diorang buat? Tapi macam yang korang boleh tengok, hasilnya sentiasa akan lebih kurang kompleks berbanding dengan komputer yang memainkan game Minecraft itu sendiri. Grafiknya lagi terbatas dan kemampuan memorinya lagi kecil. Sebab simulasi itu terbatas dengan kemampuan game. Kalau komputer dalam komputer pun akan jadi makin lopek dan lopek, apatah lagi simulasi dalam simulasi. Makin banyak perincian yang akan hilang dan kita tak dapat lagi meniru realiti yang sebenar. Satu lagi masalah dengan hipotesis dunia simulasi ni adalah dia menyangka bahawa kita dapat mencipta watak manusia yang sedar macam saya dan macam korang hanya dengan perkembangan teknologi. Iaitu dia menganggap bahawa kita cuma kena tiru setiap proses neuron dalam otak, kita reka balik setiap tembakan sinaps dan yeay, jadi manusia yang sedar dan hidup macam kita. Lama-lama kita adalah teknologi tu, teknologi nak mensimulasikan keseluruhan otak manusia. Lama-lama adalah. Masalahnya adalah macam mana manusia sedar berfikir dan memiliki perasaan. Bukan masalah teknologi, tapi masalah falsafah. Yang membina otak manusia dan semua benda dalam dunia adalah atom. Tapi setiap atom ni dia tak sedar, dia tak bernyawa dan dia tak ada potensi untuk bangkit sedar. Jadi tak kiralah korang susun macam mana pun atom-atom ni, macam mana pun mereka berinteraksi antara satu sama lain, tak sedar tambah tak sedar akhirnya akan menghasilkan tak sedar. Kesedaran manusia, nyawa dan jiwa kita bukan sekadar benda-benda material. Dan akhir sekali, hujah utama bahawa kita bukan hidup dalam dunia simulasi adalah kita tak boleh ataupun masih belum boleh mencipta realiti simulasi kita sendiri. Dia macam orang tanya, bila nak ada mesin masa Sebenarnya dengan korang tanya bila nak ada mesin masa, itu adalah bukti bahawa mesin masa tak akan dapat dicipta pada masa depan. Sebab kalau dicipta mesin masa, dia akan menghapuskan konsep bila. Katakan pada masa depan akan ada mesin masa yang dapat dicipta. Orang-orang masa depan mesti nak kembali ke masa belakang, nak tengok waktu-waktu yang menarik dalam sejarah, nak tengok nenek moyang mereka ke, nak pergi ke parti Stephen Hawking ke. Jadi mungkin ada tinggalan mesin masa. Mungkin orang masa depan akan ajar orang masa belakang untuk guna atau buat mesin masa. Atau mungkin orang masa depan mati ke pada masa belakang dan mesin masa mereka musnah. Jadi mesti orang-orang masa belakang pula yang akan gunakan mesin masa yang mereka dapat. Mereka meninggalkan kesan penggunaan mesin masa, atau mereka ajar orang lain pada masa yang berbeza cara guna mesin masa. Anak cucu orang masa depan yang moyang mereka mati mentas masa tadi tu, dia mesti nak kembali ke masa belakang untuk selamatkan nenek moyang mereka. Pada masa yang sama, sentiasa akan berterusan saluran orang pada masa depan yang guna mesin masa ke belakang. Maksudnya kalau mesin masa wujud, garis masa kita akan penuh dengan kesan-kesan pengembaraan masa secara infinitinya. Tapi tak ada satu pun yang kita jumpa. Bermakna pada masa depan tak ada pengembaraan merentas masa. Macam tu jugalah dengan dunia simulasi. Kalau sebenarnya ada bergazilian dunia simulasi yang wujud, dengan setiap simulasi menghasilkan dunia simulasi mereka sendiri, kenapa dunia kita masih tak dapat menghasilkan dunia simulasi kita sendiri? Sebabnya simple je, sebab dunia kita adalah dunia yang sebenar. Tapi lain ceritanya kalau kita memang dapat mencipta dunia simulasi realiti kita sendiri. Waktu tu orang boleh risau. Dan sekarang sampailah kita kepada sebab utama kenapa orang boleh terpercaya dengan hipotesis dunia simulasi ni. Sebabnya senang je, manusia sekarang sombong dan mereka enggan percaya kepada Tuhan.
Tapi mereka masih mahukan penjelasan dari mana mereka datang, siapa yang mencipta mereka. Mereka menolak Tuhan sebab bagi mereka kepercayaan itu kolot dan lapuk. Dan ada mereka teori simulasi ni dengar macam bijak dan canggih. Mereka menganggap bahawa mereka bukan dicipta oleh Tuhan, tapi mereka adalah simulasi yang dicipta oleh bangsa manusia yang lebih maju daripada mereka atau bangsa alien. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan mengenai teori dunia simulasi ni, memang mereka kata, mungkin pensimulasi kita menetapkan ganjaran bagi watak-watak simulasi yang berperilaku baik. Dan mereka sediakan program untuk dunia selepas mati. Mereka nak juga konsep syurga dan neraka mereka, tapi diceraikan daripada agama. Sebab nak dengar macam canggih dan bijak. Kelakarnya dalam menolak Tuhan dan menerima andaian bahawa dunia ni simulasi, mereka meletakkan kedudukan mereka jauh lebih hina. Korang tak nak abdikan diri kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai ujian, tapi korang okey untuk menganggap diri korang adalah simulasi yang diciptakan oleh alien sebagai hiburan. Lagilah teruk, korang tolak agama sebab korang kata tak bertepatan dengan sains. Dengan dunia simulasi engkau tu semua sains tak terpakai, semua masuk tong sampah. Sebab semua yang kamu tengok adalah ilusi yang disimulasikan untuk menipu kamu. Dan kalau dunia kamu ni simulasi, buat apa kamu hidup? Buat apa kamu baca tentang teori-teori dunia simulasi sedangkan itu semua mungkin adalah juga simulasi untuk menipu kamu? Betapa gelapnya dunia mereka-mereka yang memilih pilihan yang lain untuk menolak Tuhan. Dan itulah dia video ajar kali ni. Apa pandangan anda? Berat sangat ke apa ke? Tak nak lagi topik macam ni ke? Kena ban dengan mak ayah lagi ke? Tulis dalam bahagian komen. Dan kalau anda suka dan menyokong saluran ajar, boleh consider untuk tekan butang join atau tekan butang support supaya kami dapat menghasilkan lebih banyak konten-konten yang baik pada masa depan. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.